الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, ila anqal, kita baca balik daripada yang atas tu, surat 132, jangan bermuka-muka. Awas anda dari bermuka-muka kerana tabiat ini dikira di antara kesalahan yang besar, iaitu yang menyebabkan anda berdiam diri itu takut kehilangan keuangan atau pengaruh atau apa sahaja manfaat dari orang yang berbuat mungkar itu dan yang lain-lain dari orang-orang yang fasik. Kemudian bila anda menyuruh atau mencegah, hendaklah anda melakukannya dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata, serta berlemah lembut dalam segala gerak gerimu, dan pergunakan siasah dan menampakkan belas kasihan kepada orang yang ditegur. Tiada pernah terkumpul semua sifat-sifat baik seperti ini pada diri seorang hamba bila dia menyuruh atau mencegah, melainkan kata-katanya akan meninggalkan bekas dalam dada dan kesan dalam hati serta sedap didengar telinga, dan jarang-jarang akan ditolak nasihat dan bicaranya. Setiap orang yang teguh pemerhatiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, jelas tawakalnya terhadap Tuhan, kemudian dia menampakkan rahmatnya kepada semua hamba-hamba Allah, tentu dia tiada akan bersabar lagi melihat sesuatu mungkar yang dilakukan di hadapan matanya, melainkan dia akan melenyapkannya dengan serta-merta, ataupun dia akan menjauhkan diri dari mungkar itu ketika dia merasa dirinya tidak terdaya untuk melenyapkannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita ulang kaji sikit ataupun kita repeat sikit yang jangan bermuka-muka ini. Antara yang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang dua perkara yang kita dah sebutkan. Ada perbezaan yang hairline punya difference between mudahanah dengan mudarah. Satu, mudahanah menjaga hati orang lain, berdiam diri, tidak menasihati orang lain sewaktu seseorang itu bermaksiat kerana takut kehilangan keduniaan. Itu mudahanah. Satu lagi mudarah. Mudarah ini kita menjaga hati seseorang itu kerana apa? Kerana ada perkara yang kita harapkan ataupun kemaslahatan yang lebih besar yang kita harapkan, seperti mana yang kita sebutkan dalam contoh yang terdahulu para ulama di kalangan as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin berlaku, ataupun pemerintah yang zalim dan sebagainya, akan tetapi kita melihat as-sahabah diorang tak ke depan untuk mungkin mencegah dan sebagainya, ataupun tidak menghalang pemerintah-pemerintah itu daripada melakukan kezaliman. Kerana apa? Kerana ada kemaslahatan yang lebih besar yang mereka pelihara. La ilaha illallah. Jadi dua perbezaan. Satu, sebab takut berdiam diri kerana takut kehilangan dunia. Satu lagi, dia berdiam diri bukan kerana dia takut kehilangan dunia, akan tetapi lebih memerhatikan kepada orang-orang lain. Seperti yang kita sebutkan juga pada pengajian yang lalu, berdiam diri ni ada berbagai keadaan. Satu, dia berdiam diri takut diri dia sendiri kena mudarat. Satu lagi, dia berdiam diri kerana tak nak orang lain, ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat ataupun ahli qaryah, orang-orang yang berada berdekatan dengan dia terkena
kemudaratan. Yang mana yang pertama, kalau diri dia ada pilihan, sama ada nak berdiam diri pun boleh sebab diri dia mudarat, ataupun kalau dia nak teruskan, itu merupakan satu perkara yang baik, sehingga kalau dia meninggal dunia dalam mempertahankan, menegakkan kebenaran, dia akan dikira sebagai orang syahid dan orang yang mulia. Tapi bila kemudaratan itu kena pada orang lain, ahli keluarga ataupun sahabat andai dan sebagainya, maka pada waktu itu wajib untuk dia berdiam diri. Kerana apa? Kerana nak selamatkan orang lain daripada terkena kemudaratan. Naam. Salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mudarah ataupun menjaga hati orang lain walaupun terkadang mengetahui akan keburukan orang tersebut. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang mana orang ni dikenali sebagai orang yang suka menyakiti orang lain, menyakiti hati ataupun menyakitkan fizikal orang lain dan sebagainya, yang mana namanya pun disebutkan di sini, Uyainah bin Husain. Uyainah bin Husain. Jadi bila dia datang berjumpa dengan Rasulullah, sebelum dia datang lagi, Rasulullah dah bagi tahu Sayyidatina Aisyah bahawa Uyainah bin Husain ni dia datang daripada keluarga yang akhlak ataupun didikan dia tak berapa baik. Nak katakan dia ni bukan